Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baik, dengan sejujurnya, karena tidak ada siapa yang selamat di atas dunia ini kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada 19 Sya'ban 1442 bersamaan dengan 2 April 2021, bermakna kita ada sekali Jumaat lagi untuk melangkah ke Ramadan. Para jemaah sekalian, bila mari Ramadan, di antara ayat yang kita kena baca iaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah beri kepada kita lorong takwa, jalan menjadi orang yang bertakwa melalui lorong berpuasa. Allah sediakan kepada kita bekas yang cantik, bekas yang comel dan lawa, nama dia Ramadan. Maka para jemaah sekalian, buatlah persiapan yang rapi, persediaan yang cukup, belajarlah ilmu murajaah tentang ilmu puasa dan Ramadan, supaya puasa kita tahun ini lebih baik di antara yang terbaik. Kita tak kata puasa tahun lepas tak baik sebab kena Covid, kena PKP. Puasa semuanya baik. Yang kita tak boleh perginya ke masjid, kecuali beberapa orang yang Allah Ta'ala benarkan dia pergi, kita kata Alhamdulillah. Dan yang lain-lain kita boleh buat. Baca Quran boleh, tadarus boleh. Nak dengar tazkirah, Alhamdulillah zaman kita ini sudah ada media-media baru yang boleh menyampaikan ilmu. Cuma kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ilmu yang kita belajar itu turun ke dalam hati kita. Ilmu yang kita belajar itu turun ke dalam dada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita tahu, apa yang kita mengaji, apa yang kita belajar. Para jemaah sekalian, tajuk kita hari ini yang diberi oleh panel khutbah, berzakat meraih berkat. Dan Abu Anas kata, harta kita biarlah menjadi milik kita. Itu di antara dua perkara. Sebab apa? Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca pada hari Jumaat, Allah SWT peringatkan kita, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak cucu itu adalah merupakan perhiasan dunia. Ulama tadabbur Quran, dia kata, kalau Allah mula dalam mana-mana ayat, bermakna yang pertama itu mempunyai ada sebab dimula dulu. Tuhan dia bercakap dengan hikmah, dengan penuh rahsia, tersembunyi bagi orang yang tak belajar, dan terbongkar bagi para pengkaji, para pentadabbur Quran. Kita yang tak banyak mengaji menumpang tuah mereka untuk mengorek, mengkaji, menggali rahsia Al-Quran. Alhamdulillah, untuk maklumat para jemaah sekalian,
Pagi tadi ayat ini kita tadabbur di masjid ini dalam siri kuliah tafsir surah Al-Kahfi. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Maka kata di para ulama, bila Allah sebut al-malu wal banun, harta dan anak, kenapa dimula dengan harta dulu, tidak mula dengan keluarga dulu? Jawabnya, kita nak hidup ni kita mula dengan harta dulu. Belum kahwin lagi kita kena cari harta, kena ada nafkah, ada belanja, ada kemampuan, baru boleh minta anak orang. Kalau duit tak ada, minta anak orang, orang pandang jeling tengok, mu nak pergi makan apa-apa ke anak aku. Itu dia panggil dari sudut secara zahir yang mudah-mudah kita tadabbur ayat Quran. Jadi bila mari harta, maka di sana banyak tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Suatu hari seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi bertanya, para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Dengar tuan-tuan soalan, tuan-tuan jawab hari ni. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu harta waris dia lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Agak-agak kalau orang tanya kita, tuan-tuan jawab apa? Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Rasulullah, maaf, tidak ada di kalangan kami ini kecuali harta dia lebih dia sayang daripada harta orang lain. Allahu Akbar. Nabi SAW respon, memberi jawapan. Nabi kata, wahai para sahabat, kamu tak faham realiti, tak faham hakikat harta. Fa innama lahu ma qaddam. Harta kamu apa yang telah kamu gunakan, itu hak kita. Dalam riwayat lain Nabi kata apa? Harta kita iaitu ma akala fa afna. Benda-benda yang telah kita makan dia sudah rusak, sudah jadi baja. Wa ma labisa fa abla, apa yang kamu pakai sudah menjadi lusuh. Wa ma, dan apa yang telah kamu sedekah, maka itu telah bertukar menjadi akaun tetap kamu sepanjang zaman. Itu harta kita. Wa ma, kemudian Nabi kata, itu harta kamu ma qaddam. Wa ma luwarithihi ma akhar. Harta waris kamu apa yang kamu simpan. Maknanya para jemaah sekalian, apa yang kita simpan dalam akaun, di dalam geran-geran tanah, di dalam simpanan-simpanan pelaburan di mana-mana, itu belum tentu menjadi milik kita, iaitu dia akan bertukar malu warithihi, dia akan menjadi harta pewaris apabila tuannya sudah mati. Hakaza, demikianlah hakikat dunia. Demikianlah hakikat dunia. Maka sekarang ni bagaimana kita nak jadikan harta kita milik kita, iaitu ruang-ruang sedekah, ruang-ruang infak yang banyak yang telah disediakan. Maka adalah kita mengambil peluang ini. Hadis ini tanda tuan-tuan diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Maka hadis ini menggalakkan kita infak, nafkahkan harta kita ke jalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun banyak. Karena itu kata ulama salaf, dia kata siapa dia nafkah 1 dirham, 1 dinar kepada jalan maksiat, maka itu orang pembazir nama dia. Siapa dia menafkahkan banyak harta dia ke jalan taat, itu tidak dikira membazir. Tapi kita sendiri kena nilailah keperluan kita, keperluan anak-anak kita, keperluan keluarga kita, untuk kita sedekah setakat mana yang kita mampu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dalam hadis lain, dalam Tirmizi, diriwayat oleh Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, dia kata apa?
Nabi kita bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, harta tidak berkurang dengan sebab sedekah. Jadi alhamdulillah, ana dah sebut dulu hadis ini secara panjang. Hari ini kita sebut je sedikit, iaitulah tentang apa yang ditulis oleh panel ketua kita ni tentang zakat. Para jemaah sekalian, zakat merupakan suatu amalan yang dapat menyucikan diri dan harta yang kita miliki. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya melaksanakan kewajipan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala beri peringat kepada kita. Ayat ini surah At-Taubah 103. Ambillah sebahagian dari harta mereka, harta umat Islam yang cukup nisab, menjadi sedekah zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, iaitulah akhlak bakhil, kikir, kupi, dan doakan untuk mereka. Bila kita terima zakat, kita doakan kepada pengeluar zakat, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya pensyariatan zakat kepada manusia adalah bertujuan untuk menyuburkan keadilan dalam kehidupan manusia dan membela golongan yang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan. Ia bukan sahaja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula kekayaan kepada golongan asnaf, bahkan ia menyucikan harta dan jiwa bagi para pembayar zakat. Sesungguhnya dengan hasil pengagihan zakat yang sempurna akan mampu mengawal dan meningkatkan sosioekonomi masyarakat Islam dan menjadikan mereka stabil dalam menjana keuangan ataupun ekonomi keluarga. Hasilnya, kehidupan masyarakat kita akan aman, ekonomi akan stabil, kecemerlangan pendidikan mampu dicapai, perpaduan umat Islam makin menjadi lebih kukuh, dan besar daripada itu, keberkatan daripada Allah mencurah-curah ke atas orang yang berniaga, menyimpan harta dan mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, maka hendaklah kita mengambil peringatan sesiapa yang layak mengeluarkan zakat cukup haul. Zakat ni ada 2 syarat. Yang pertama nisab. Nisab kita untuk tahun ni kalau tak silap saya 16,000 ataupun kurang sedikit. Yang kedua, hawalanil haul, cukup simpanan sudah cukup setahun. Siapa dia cukup, maka kita kena ingat zakat itu mesti dikeluarkan. Bukan hanya zakat fitrah pada bulan Ramadan saja, tetapi zakat mengeluarkan zakat harta yang lebih luas ruang lingkupnya, termasuklah zakat simpanan emas dan perak, zakat wang simpanan, zakat pertanian dan zakat pendapatan. Semua ada kategori yang diwajibkan zakat ke atas mereka, maka kita kena belajar. Anak tak nak ceramah tentang zakat dalam bab ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita bab zakat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Sudah syarah. Cuma satu je, ada setengah masyarakat ni dia tak tanya orang. Mari sini, bawa satu van, highlight dia bawa penuh dengan beras. Kata untuk apa ni? Dia kata saya nak keluar zakat. Kata zakat padi ke? Buat padi? Tak. Zakat jual barang-barang kedai, barang elektrik. Kata tak boleh. Zakat tidak dibayar dengan beras kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah kita bayar dengan beras.
ataupun undang-undang negara Malaysia berah pada tak dia nak duit, bayar ikutlah, ikut wali al-amri. Tapi asal zakat fitrah itu makanan. Habis berah nak apa? Kata tinggal sini kita bagi. Zakat tak jadi. Zakat tu kita kena bayar dengan nilai harga. Kecuali hayawan, kita boleh bayar dengan hayawan yang cukup nisab. Padi boleh bayar dengan padi. Tamar boleh bayar dengan tamar. Adapun zakat perniagaan tak boleh bayar dengan barang-barang. Kita kena bayar dengan keuangan, dengan duit. Dulu ada orang jual kain, mari nak pakai kain Istanbul nak keluar zakat. Sambil-sambil tu kita buang dengan dia, zakat tak boleh bayar dengan kain. Cuma nak tanya kain hok nak keluar zakat ni hok model bila? Sengih dia suka. Maknanya kain hok tak laku nak jadi zakat. Kita kata 2 kali salah awak ni. Model ni pun tak apalagi kalau nak keluar zakat, kain-kain hok dalam store, hok orang panggil tak jalan, tak bergerak, dijadikan zakat. Kita kata lah. Baiklah, untuk realiti kita. Sememangnya pada waktu ini pelbagai saluran dan kaedah telah disediakan oleh Majlis Agama Islam negeri kita, negeri lain sama juga. Ada semua, dia ada pusat zakat. Dalam memudahkan sebagai badan yang bertanggungjawab yang diluluskan oleh tuanku sultan masing-masing atau yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab memungut dan mengagihkan sumber zakat dalam memudahkan urusan pembayaran zakat dilaksanakan, termasuk penyediaan kaunter Baitul Mal, aplikasi online dan macam-macam cara dia buat untuk memudahkan orang pergi bayar zakat. Kalau orang tak nak bayar, buat pergi duduk tunggu cokoh depan tangga dia pun tak bayar. Maka di situ kita kena ingat bahayanya orang tak bayar zakat ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah, muthila lahu maluhu syuja'an aqra, lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah." Ila akhirih. Maksudnya sesiapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring, lalu melilitnya pada hari kiamat, na'udzubillah. Lalu ular itu menggigitnya dengan kedua rahangnya dan dia berkata, "Ana maluk, ana kanzuk." Akulah hartamu, akulah kekayaan yang kamu sayang-sayang dulu. Kita jumpa di sini. Nauzubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini maklumat pejabat. Di saat negara kita masih lagi terganggu perjalanannya dengan ujian COVID-19, tentunya pelbagai sektor ekonomi turut terjejas. Bahkan ramai di kalangan masyarakat berhadapan dengan kesusahan akibat kekurangan dan kehilangan punca pendapatan. Maka mengikut sesuatu ini, melihat situasi ini, Majlis Agama telah memperuntukkan perbelanjaan tambahan sebanyak 21.09 juta pada tahun 2020 di dalam program bantuan COVID dan juga PKP. Jadi bantuan-bantuan telah diterima. Sebahagian daripada warga masjid kita juga telah menerimanya. Kita kata jazakumullahu khairan. Maka kerana itulah pihak kerajaan kempen supaya masyarakat kita ni ambil cakna besar, bayarlah zakat melalui saluran-saluran yang dibenarkan, sama ada melalui pusat zakat ataupun wakil-wakil mereka yang telah diletakkan di setiap daerah, setiap kawasan. Mudah-mudahan sampainya bantuan-bantuan itu kepada asnaf dengan cara yang dikendaki oleh syarak, insya-Allah. Di antara lorong takwa iaitulah mengeluarkan zakat yang wajib di atas harta kita. Saya seringkali mengulangi, kadar zakat tak banyak, 0.25% ataupun 1/40. Mana kalau kita ada 40,000, zakat dia baru 1,000. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tanggungjawab kita depan Allah besar supaya kita tidak menyusahkan diri di kemudian hari. Zakat dikeluarkan. Dan juga sedekah, infak perlu diperbanyakkan.
Tadi saya sebut tentang projek yang kita nak buat. Kita kena beza di antara harta zakat dengan harta wakaf. Harta zakat ni, kalau kita orang minta derma nak buat masjid surau, kita bagi harta zakat, itu tidak saluran dia bagi kita. Bagi pihak majlis agama, dia ada peruntukan dia. Kita kena beri untuk projek-projek wakaf daripada harta sedekah infak yang kita beri. Jadi nak bagi zakat, contohnya dalam kampung kita ada orang miskin yang sangat memerlukan, walaupun mereka sudah menjadi penerima daripada Jabat Kebajikan Masyarakat, ataupun mereka juga menerima daripada tabung zakat. Sebagaimana yang disebut dalam kita ini, di negeri Kelantan saja dia kata ada asnaf agihan bantuan bulanan kepada lebih 6,000 orang. Tapi kadar dia tetap begitulah dengan kadar yang diberi. Jadi penerima zakat ni kadang-kadang dia sakit, dia perlu kepada ubat yang lebih tinggi darjatnya, ataupun keluarga dia ramai. Maka kita yang ada zakat, kita boleh keluarkan, boleh bagi kepada mereka untuk melengkapkan, mencukupkan apa yang telah mereka terima. Tapi kena ikutlah saluran-saluran yang betul. Kita beri sebab dia memerlukan, sebab bantuan yang dia terima belum cukup. Setelah kita tahu, kita kenal keluarga kita, anak beranak kita, jiran tetangga kita, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk memberi bantuan kepada mereka. Ni ada setengah masyarakat ni payah dia, orang kapur nak bagi sama dia susah. Dia tunggu orang hak luar mari, bawa TV, bawa internet, barulah gelabah habis satu kampung. Kita bagi bantuan, mau bagi bantuan 300 bulan, dia anak 5, apa nak cukup? Sekali turun kena runcit habis. Maka keperluan itu kena ada. Sebab itulah kita kata di antara orang miskin dengan Allah mesti rapat. Orang miskin dengan rumah Allah mesti mesra. Barulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni miskin, dunia apa miskin, masjid betul saya mari. Sekali-sekala kita panggil nak bantu di tangga masjid, nampak kesipuan mari. Sebab tak biasa mari. Kita kata Tuhan, janganlah kita miskin 2 kali. Miskin di dunia, miskin di perhubungan kita dengan Allah. Apa kita nak buat? Waktu Nabi kita sebut salah satun. Nabi kata 3 perkara aku peringatkan kepada kamu. Ingat. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Tidak kurang harta siapa-siapa yang sedekah. Saya kata tukar nombor akaun je daripada harta akaun dunia pergi ke akaun akhirat, tak kurang. Wala zulima 'abdun mazlama fasabara 'alaiha. Tidak ada mana-mana orang yang dizalimi oleh orang, dia sabar, illa zadahullahu 'izzah. Allah Taala akan angkat darjat dia. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin. Tidak ada seorang yang membuka pintu hidup dia dengan meminta-minta di sana sini. Kerja malas, minta rajin. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Allah Ta'ala akan buka ke atas dirinya pintu kefakiran, wal'iyazubillah. Masa itulah kita kata jangan kita jadi miskin dunia, miskin di akhirat. Biar kita miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Tuan-tuan, tolonglah bawa kepada saya, kalau ada orang-orang miskin dalam kawasan kita ini yang tak kena masjid, yang tak kena surau, bawa dengan kereta, bawa dengan motosikal, marilah solat, berhubunglah dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan keluar dia daripada kelompok kemiskinan dunia, lebih-lebih lagi kelompok kemiskinan akhirat. Kalau kita nak bagi duit semua orang mari, tapi kita nak keluarkan dia daripada miskin dunia kepada kaya di akhirat, menjadi tanggungjawab tuan-tuan kita semua. Bawa mari, tak kiralah sini ke masjid surau balasah di kampung, yang penting biar dia kenal Allah. Semoga mereka susah di dunia, senang di akhirat. Yang kita bimbang apa yang disebut oleh Nabi, siapa dia buka pintu minta-minta dengan orang di dunia, fatahallahu alaihi baba faqrin, Allah buka pintu kefakiran dalam hidup dia, wal'iyazubillah. Hadis ini rawahu Tirmizi. Maka para jemaah sekalian, itulah perbincangan kita
Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.